Assalamualaikum dan salam muhibah. Terima kasih atas kesetiaan anda. Anda menyaksikan Inklusif dan tetamu saya pada waktu ini adalah Yang Berhormat Senator Datuk Idris Ahmad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Syed? Baik, Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya, terima kasih kerana bersabar dengan kami di RTM. Sering kali saja datang ke sini. Dalam tempoh setahun ini, baru saja kita meraihkan tempoh setahun kepimpinan kabinet yang ini. Kalau dalam konteks portfolio Datuk selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi portfolio agama, untuk kita menceritakan setahun ini, apa pencapaian program-program utama yang telah dilaksanakan, Datuk? Okey, terima kasih Tuan Syed. Apabila menjelang setahun kita diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Ya. Maka pada ketika itu kita waktu masuk ke pejabat waktu itu masih lagi berlakunya pandemik ketika itu. Dan situasi pada waktu itu memanggil saya dan tim saya ini untuk utamanya kita fokus kepada dua perkara. Iaitu berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan prihatin kita terhadap kebajikan masyarakat, terutama di dalam soal masyarakat waktu itu yang disekat dengan PKP, soal tidak boleh bekerja, banyak pintu-pintu ekonomi itu ditutup ketika itu. Dan yang keduanya fokusnya ialah kepantasan kita untuk nak membawa keluar masyarakat daripada kesedihan kepada kegembiraan. Maka di situlah saya yang telah pun diamanahkan 14 agensi di bawah saya. Okay. 14 agensi, maka saya telah meletakkan tentang ada 5 inisiatif mantap yang kita anggap sebagai satu inisiatif yang komprehensif sesuai dengan ketika waktu itu, iaitu yang pertamanya ialah pemantapan mental, jasmani dan rohani. Ini satu benda yang dua-dua itu mesti digabungkan sekali. Yang keduanya ialah soal pemantapan sistem pendidikan Islam. Kerana kita sedar bahawasanya untuk nak merubah masyarakat itu ialah dengan pendidikan. Yeah. Dan yang ketiganya ialah pemantapan institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam. Dan yang keempatnya ialah pemantapan institusi masjid dan surau. Dan yang akhir sekali ialah pemantapan sosial ekonomi ummah. Ini 5 inisiatif yang digariskan pada ketika saya diamanahkan pada ketika itu. Maka alhamdulillah kita telah meletakkan satu KPI letakkan oleh pejabat PMO yang memerlukan semua menteri membuat satu KPI dan kita telah meletakkan sebanyak 208 program dalam masa 100 hari. Semua menteri kena resign kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dengan KSN untuk membentang tentang apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah 208 program itu telah pun berjaya kita capai. Terutama di dalam perkara-perkara yang membantu kita dalam soal untuk nak meringankan bebanan masyarakat pada ketika itu. Dan bila masuk tahun 2022 ini, kita telah melancarkan satu pelan strategik agensi Islam tahun 2022-2026. Jadi kita akan bergerak ke situ, terutamanya kita mau bersama-sama dengan masyarakat untuk kita menyahut seruan atau gagasan yang telah pun dikemukakan, iaitu keluarga Malaysia. Yang inilah yang kita hendak lakukan. Ya, ada beberapa item yang ingin saya petik daripada huraian Yang Berhormat Datuk tadi. Yang pertama menyebut soal kebajikan dan 14 agensi. Saya petik 2 agensi yang menarik minat saya, Yayasan Wakaf dan juga Mawib. Kerana ada agenda di situ disebut sebagai agenda keuangan sosial Islam. Jadi khususnya untuk membantu asnaf yang memerlukan dukungan, khususnya miskin. Bagaimana pencapaian untuk agenda ini? Maka pada ketika kita berada dalam suasana pandemik ketika waktu itu, maka saya amat memberikan penekanan sangat ialah supaya 14 agensi ini memberikan tumpuan, iaitu nak memastikan supaya di atas meja rakyat ini ada makanan. Itu kita punya concern. Concern untuk kita hendak supaya perkara ini dapat kita lakukan. Walaupun mungkin kita tidak boleh untuk nak selesaikan semua perkara, sekurang-kurangnya kita meringankan. Justru itu kita dapat lihat dari segi faktanya. Kalau daripada bulan 1 bulan 1 tahun 22 hingga 31 bulan 7, dalam masa 7 bulan, Mawid sendiri yang telah pun mengagihkan zakat sebanyak 440.239 juta. Pada 440 juta kita telah
berikan dalam bentuk berbagai-bagai skim bantuan kepada masyarakat, terutama berada di wilayah Kuala Lumpur, yang berada di Putrajaya dan juga berada di Labuan. Kerana zakat ini hanyalah dikhususkan kepada masyarakat yang berada di wilayah 3 tempat ini. Begitu juga dengan dalam hal yang kita dapat tengok lagi, ialah kita membantu kerana ada di segi data lebih kurang 30,200 orang asnaf setiap bulan. Di dalam ketiga-tiga wilayah ini? Tiga-tiga wilayah. Kuala Lumpur, Putrajaya. Setiap bulan mereka ni menerima sumbangan antara 500 hingga RM1,000 yang kita sumbangkan kepada asnaf yang berada di sini. Dan baru ni kita meningkatkan lagi, kita memberikan penambahan sebanyak RM150 dalam bentuk kupon asnaf. Kupon asnaf untuk mereka berikan terutamanya kepada mereka yang berada di dalam konteks PPR dan kalangan keluarga miskin. Dalam masa yang sama juga, dalam konteks juga kita telah pun, macam saya telah pun membuat satu keputusan untuk nak memastikan supaya saya nak keluar 2,000 orang asnaf yang kita akan berikan modal teroka sebanyak 20,000 seorang yang melibatkan lebih kurang 40 juta. Saya nak supaya mereka hari ini asnaf, akan datang 4-5 tahun lagi mereka adalah merupakan pengeluar zakat. Konsep kita ialah kita tak nak beri kepada dia hanyalah ikan, kita nak beri kepadanya juga joran. Dan kita akan upskill dia dari segi perniagaan dia. Macam Imam Nawawi lah. Dia tanya, awak ni nak boleh buat apa? Tukang kayu, niaga. Itu macam tu juga. Mungkin ada di kalangan asnaf kita ni ada potensi-potensi yang kita nak bina mereka. Begitu juga dengan Yayasan Wakaf. Baru saja saya telah melancarkan satu yang terasmikan, iaitu program dia Watani. Wakaf Petani Pertanian Bersepadu. Yang kita buat di Putrajaya, di Prison 20. Yang melibatkan tanah 10 ekar yang kita tanam nanas, kita tanam pisang, cili, untuk menempatkan dari kalangan asnaf-asnaf yang berada di situ. Begitu juga dengan Yapim. Salah satu juga di bawah agensi saya, yang kita telah pun daripada tahun lepas saja, kita telah melatih 9,294 orang di kalangan usahawan untuk kita upskill mereka. Ini salah satu daripada perkara yang kita sebut untuk kita nak meringankan sebagai satu untuk nak membantu masyarakat, terutama mereka yang terkesan akibat daripada pandemik ini. Saya tertarik tadi apabila Yang Berhormat Datuk menyebutkan tentang satu skim. Saya anggap sebagai satu graduasi. Mereka yang miskin kemudiannya keluar menjadi pembayar zakat. Mudah-mudahan kekal momentumnya. Satu keterujaan umat Islam khususnya dalam tempoh yang terdekat ini adalah apabila pembukaan ekonomi membolehkan kita kembali mengerjakan haji. Walaupun jumlah mereka yang dibenarkan mengerjakan itu agak terhad berbanding sebelumnya. Tetapi kita kekal sebagai negara yang menjadi contoh khusus dengan adanya tabung haji. Jadi bagaimana momentum image dan juga keberkesanan, efisiensi tabung haji itu dipikul di bawah kepimpinan Datuk? Alhamdulillah. Saya kebetulan dapat menghadiri satu program yang melibatkan dari kalangan menteri-menteri haji dan juga pimpinan-pimpinan negara umat Islam yang nak membawa jamaah haji ke Mekah. Yang pertama saya pergi ke dalam satu seminar haji yang melibatkan menteri-menteri haji di Jeddah. Waktu itu sebelum lagi ada keputusan sama ada haji nak buka atau tidak. Saya hadiri dan disebut secara terbuka pujian terhadap tabung haji. Begitu juga waktu dalam satu Nadwah Kubra, Nadwah haji juga yang dibuat di Makkahul Mukarramah sempena dengan sebelum daripada kita wukuf. Dan saya juga menghadiri dan bentang paper. Di sana kita cerita pengalaman perjalanan tabung haji. Dan juga mereka juga kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh kita. Sehingga kan Menteri Haji ni terlalu excited dengan apa yang ada kepada kita ni. Dia pergi ziarah. Pergi masuk ke kemah. Kita dekat dengan waktu di Mina tu. Dia pergi datang sendiri. Malam-malam dia pergi. Dia kata no media, tak nak ada media. Dia pergi datang. Dia nak jumpa, nak tengok bagaimana pengurusan haji. Dan puji, satu ialah dari segi pengurusan tabung haji. Dan yang keduanya ialah disiplinnya jemaah haji di Malaysia. Dan tahun ini kita hanyalah dapat kota resminya ialah sebanyak 14,300
306. Yep. Kebiasaannya kita dah dapat dalam 35,000 setahun. Tapi tahun ni semua negara hanyalah bagi 45% saja yang daripada kebiasaan yang dapat, kerana mungkin mereka juga nak buat percubaan-percubaan, tengok utamanya mereka bimbang juga takut berlaku kluster haji di sana. Dan kita dekat tengok bagaimana servis yang dibuat oleh tamu haji. Memang kita, Tuan Syed pun boleh tengoklah, boleh buat pemantauan, boleh tanya kawan-kawan kita yang pergi ke Mekah. Kita bukanlah kata perfect semua, tapi saya rasa terbaiklah yang kita boleh sediakan. Malahan bantuan haji pun kita beri lagi, masih lagi kita beri bantuan haji. Kalau dulunya kita dapat berikan untuk kumpulan B40, tahun ni kita naik 1,000 lagi. Naik 1,000 saja. Dulunya mereka bayar 9,980. Tahun ni mereka bayar 10,980. Kalau M40 12,980 ringgit. Okey. Dulu 9,980, cuma mereka lebih bayarnya sebanyak 3,000 ringgit. Itu pun Tuan Syed masih disubsidikan. Masih subsidi. Cuba bayangkan kos benar. Kita dah anggarkan baru ni kos sebenarnya tahun 2019, kos tabung haji ni lebih kurang satu orang 12,900. Okey. Itu 2019. Tahun ini meningkat sebanyak 25,540. Artinya setiap orang yang kita berikan bantuan haji, kita tak nama subsidi. Kerana ini bantuan haji daripada duit tabung haji, duit hasil daripada perniagaan dan sebagainya. Kalau kita dapat lihat dari B40, bantuan haji sebanyak RM14,560 seorang. Kalau M40 kita berikan sebanyak RM12,560. Jadi ini satu perkara yang memang agak, sebab tu kita katakan fungsi tabung haji ni, dia bukan saja tabung, dia juga haji. Mungkin hak lain-lain tu mungkin dia ada bisnes-bisnes yang lain sebagainya, mungkin dia hanya boleh bagi keuntungan, dividen. Tapi tabung haji ni dia kena ambil kiraan, iaitu untuk masih lagi dia mengekalkan untuk bantuan haji itu yang kita berikan kepada masyarakat, kepada jamaah haji yang nak ke sana. Alhamdulillah. Dan insya-Allah bulan 11 nanti Menteri Haji akan datang ke Malaysia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang berhormat Datuk, antara instrumen yang paling strategik di bawah portfolio ini adalah pendidikan Islam. Kerana kita tahu ada rangkaian pendidikan institusi yang ada dan juga punya agensi-agensinya. Dan kita tahu juga bahawa pendidikan sebelum ini dalam tempoh PKP berdepan dengan realiti pandemik, kini mula endemik dan sudah beralih. Bagaimana boleh kita kongsikan keberkesanan pendidikan Islam ini di bawah portfolio agama Jabatan Perdana Menteri? Ya. Sebab tu salah satu daripada pendekatan inisiatif saya tadi iaitu pemantapan sistem pendidikan Islam. Kerana kita sedar apa perkara sekalipun, pendidikan ini merupakan satu bahan komoditi hidup kita. Kan? Ada pelajaran macam kita sendiri, orang kampung, Tuan Syed pun sama, kita boleh ubah hidup suasana keluarga kita ialah dengan pelajaran. Sebab tu di mana-mana saja saya selalu cakap dengan asnaf, dengan anak asnaf, dengan pelajar-pelajar asnaf. Saya bagi tahu, kamu nak ubah keluarga kamu mesti dengan pelajaran. Sebab itulah saya cukup ambil berat sangat bab pelajaran. Kebetulan saya juga memang, saya walaupun ahli politik, tapi apabila saya pernah terlibat sebagai seorang pensyarah dulu selama 10 tahun, maka masih lagi saya tidak ada kompromi dalam soal pendidikan sebenarnya. Maka sebab itu kita dalam hal seperti begini kita tengok salah satunya ialah hal-hal pendidikan kafar. Kafar yang kita telah pun berikan daripada pendidikan daripada darjah 1 sampai darjah 6. Bajet-bajet yang kita berikan untuk kafar saja, untuk elang guru kafar ni hampir dekat dengan setengah juta, ialah hampir dekat setengah biliannya ialah daripada peruntukan kepada guru-guru kafar itu sendiri. Dan begitu juga kita, oleh kerana kita sedari, kerana ada di Sabah, di Sarawak, kita tahu sebagai banyak lagi rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita yang nak belajar sebagainya, maka kita telah memberikan satu bantuan buku teks pinjaman yang kita ambil daripada kewangan daripada Mawid, yang diberikan kepada mereka Sabah dan Sarawak terutamanya. Dan begitu juga dengan kita dapat lihat juga di Wilayah Persekutuan juga kita berikan bantuan kepada anak-anak asnaf buku kafar ni. Dan
Wi-Fi percuma juga kita beri, melibatkan RM600,000. RM600,000 yang kita letak di PPR. Dan saya minta supaya Wi-Fi itu diletakkan di surau-surau lah. Pada saya ialah 2-in-1. 2-in-1 untuk membolehkan budak ni datang ke surau dan juga mereka juga akan dapat untuk mengerjakan solat. Begitu yang paling menarik sekali, baru ni kita telah pun kolaborasi dengan pihak PNB, iaitu dengan kita telah memperuntukkan sebanyak 3 juta setahun kepada 1,000 orang asnaf untuk kita masukkan di dalam ASB. Dan satu lagi ialah produk bersama-sama dengan Perbadanan Tabung Pendidikan PTTN, yang kita telah pun mengambil anak-anak asnaf yang berumur 1 tahun bermula tahun 2022 ini dengan peruntukan dia 5 juta setahun untuk anak-anak asnaf itu untuk masa depan mereka dalam soal pendidikan ini tadi. Dalam 1 minit berbaki ini kita mendekati PRU ke-15. Komitmen Datuk untuk umat Islam dan juga mereka yang bukan Islam mungkin melihat kepada portfolio ini. Okey. Pada saya terus bekerja. Saya walaupun macam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, kalau kamu tahu besok kiamat berlaku, ada benih di tangan kamu, kamu terus bekerja. Saya pun sama. Saya terus bekerja untuk memastikan supaya tanggungjawab saya itu ditunaikan, kerana ini amanah daripada rakyat. Soal pilihan raya ada besok ke, lusa ke, bubar ke, bila ke, itu persoalan lain. Kerana persoalannya ialah kita diamanahkan oleh rakyat, maka kita perlu untuk kita deliver dengan baik kepada rakyat, kepada umat, sama ada mereka itu orang Islam ataupun orang bukan Islam. Yang keduanya, kita nak menunjukkan bahawasanya portfolio kita juga bukanlah hanyalah orang kata apa, hanyalah qala Allah qala Rasul di surau masjid saja. Sebab tu kita nak supaya agensi-agensi saya naklah kita turun bertemu dengan masyarakat rakyat. Pada saya ialah saya nak orang miskin kita yang temu, kita yang jumpa. Bukan kita tak nak orang miskin datang jumpa kita. Kerana dia datang jumpa kita, dia orang yang susah, terpaksa tinggalkan kerja, kait pagi makan pagi. Kita kena pergi cari dia. Kerana kita ada gaji, ada allowance yang perlu kita nak dapatkan maklumat mereka itu, dan kita berikan sumbangan-sumbangan kepada mereka. Yang ketiganya, kita dalam persoalan seperti begini, kita harapkan masyarakat boleh untuk menilai dan melihat apa yang kita lakukan. Kemudian itu terserah kepada mereka sama ada mereka nak memilih siapa itu terpulang. Kerana kepada kita ialah tanggungjawab kita berpolitik. Pada saya ialah berpolitik untuk bekalan akhirat. Bukan politik untuk bekalan dunia. Kerana itulah akan menjadi bekalan kepada kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sab'atun yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di hari akhirat. 7 golongan itu Nabi letakkan al-imamul adil. Pemimpin yang adil itu yang pertama. Itu yang kita harapkan apabila kita mati nanti, kita bertemu dengan Allah Ta'ala, kita akan dapat balasan hasil daripada kerja buat yang kita lakukan tadi. Mudah-mudahan Yang Berhormat Datuk terus diberikan ketulusan untuk menggalas tanggungjawab besar ini. Terima kasih kerana bersama kami. Mudah-mudahan ada kesempatannya. Nanti kita akan banyak lagi berbincang tentang program-program yang lebih spesifik. Jadi teruskan kesihatan anda bersama RTM. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum dan salam jumpa.